Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seperti biasa, marilah sama-sama kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan nama Allah. Mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah sepanjang kita bersama-sama pada malam ini, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم اجعلنا من علماء العاملين. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. آمين. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita terus melapaskan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadrat Allah buat selama-lamanya sebagai hamba yang sentiasa kembali kepada Allah dalam semua perkara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu semua pemberian daripada Allah. Sama-sama kita lapaskan alhamdulillahirabbil alamin.
ke hadrat Allah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang terus memberikan kekuatan, memberikan kita usaha dan ikhtiar untuk kita bersama-sama pada malam ini, tuan-tuan ya. Tuan-tuan dan puan-puan mata Allah sekalian, saya nak sebut satu perkara yang penting tentang hidayah Allah. Walaupun kita kata bersyukur Allah berikan kita kekuatan untuk dapat bersama-sama, tuan-tuan nak bersyukur kerana kita dapat baca Quran, bersyukur kerana kita boleh berkuliah. Walaupun kita katakan hidayah itu milik Allah, tapi satu perkara yang kita kena faham, hidayah ni tuan-tuan dia takkan datang bergolek. Takkan datang bergolek. Maksudnya hidayah ni kalau kita tunggu dia takkan datang. Maknanya dari segi sudut kehambaan kita sebagai hamba, memang kita ditaklifkan untuk kita ni perlu ada mujahadah, tuan-tuan ya. Jadi walaupun kita kata bersyukur atas segala hidayah daripada Allah, bukan bermakna hidayah tu datang bergolek, melainkan bermula daripada diri kita sendiri yang perlu ada kekuatan, tuan-tuan, untuk melawan diri, untuk kita kekalkan diri kita dalam kebaikan, tuan-tuan ya. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah. Dan mereka-mereka yang bermujahadah, mereka-mereka yang bersungguh-sungguh, mereka-mereka yang kalau tak melangkah, mereka melangkah, tuan-tuan ya. Mana duduk diam tak dapat, tuan-tuan ya. Mereka-mereka yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, nescaya kami beri hidayah untuk mereka menuju jalan-jalan kami. Maknanya tuan-tuan, permulaan daripada kita. Kita yang kena cari hidayah, dan kita yang kena jaga hidayah tu, tuan-tuan ya. Kalau semuanya Allah belaka, tuan-tuan, kita ni tak ada usaha ikhtiar. Kalau gitu kita ni jadi jabariyah lah, tuan-tuan. Jadi macam kapas lah. Kapas yang maksudnya terbang kanan-kanan kiri, tak ada pilihan langsung. Kita bukan macam tu. Kita ada pilihan, tuan-tuan ya. Jadi maknanya kita bersyukur kerana apa? Kerana Allah tolong atas usaha ikhtiar kita. Makna kata sebagai seorang Islam, tuan-tuan, dia tak akan dapat anugerah Allah kalau dia tak cari anugerah tu. Itu kena faham konsep tu, tuan-tuan ya. Kadang-kadang kita tengok, ustaz, macam mana orang ni boleh kekal dalam kebaikan. Subhanallah, Allah bagi hidayah dekat dia, betul. Tapi hidayah tu sampai kerana apa? Kerana kesungguhan dia mencari hidayah tu. Tuan-tuan ya. Jadi itu yang nak kita kena faham, tuan-tuan ya. Jadi kalau kita nak terus jadi baik, Allah dia akan bantu kita. Sebab Allah ni, tuan-tuan, dia memang sentiasa, kalau kita kata bahasa manusia ni, sentiasa bersedia. Itu bahasa manusia lah, bahasa kita. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala ni sentiasa bersedia, sentiasa membuka seluruh luar rahmatnya untuk menanti kita pergi berjumpa dengan dia. Maksudnya kita ni, tuan-tuan, jangan tak yakin, jangan risau tentang anugerah Allah. Mana mungkin Allah tak nak tolong kita untuk balik dekat dia. Mana mungkin. Tapi Allah tak akan bagi bergolek tu, maksudnya tiba-tiba kita bangun sendiri, tiba-tiba kita ada kekuatan sendiri. Dia mesti bermula dengan kita. Allah nak tengok bermula dengan kita tu. Jadi kita syukur kerana apa? Kerana bantuan Allah yang datang setelah kita mencari dia. Jadi ustaz, macam mana orang boleh zikir, ustaz? Macam mana orang boleh khusyuk? Jawapan semua tu boleh macam mana? Kerana mereka punya usaha bersungguh-sungguh itu. Maka tuan-tuan, bersungguh-sungguh itulah yang diberi pahala oleh Allah, tuan-tuan ya. Jadi sebenarnya, tuan-tuan, motivasi untuk diri kita ni, kita kena bina kekuatan tu daripada diri kita sendiri. Jangan setengah orang kata, kau bila nak pergi masjid, hidayah Allah tak sampai. Astaghfirullahalazim. Cakap macam tu. Engkau nak makan, pandai pula engkau kata. Tak ada pula engkau kata. Engkau bila nak makan, nasi tunggu Allah hantar. Tak ada pula. Tak ada. Engkau bila kenapa engkau bila nak pergi cari makan, nak kenyang perut, pandai pula dia cari nasi. Tak. Bila kita kata engkau bila nak pergi masjid, oh hidayah Allah belum sampai. Ni tu tak betul ni, tuan-tuan. Kalau kita fikir, marah pun ada, geram pun ada orang cakap macam tu. Itu sebenarnya alasan nafsu. Tuan-tuan. Jadi hidayah Allah ni kena cari, tuan-tuan kita. Dia gini, tuan-tuan. Ustaz, kalau saya mula nak bergerak ni, Allah akan tolong saya. Confirm. Tuan-tuan, Allah ni memang suka sangat-sangat untuk kita balik dekat dia sepanjang masa, tuan-tuan ya. Dalam hadis kudusi, Allah menyatakan, kata Allah, hamba aku itu sentiasa mereka mendekatkan diri dia kepada aku. Tengok hadis ni, Allah kata apa? Hamba ku. Allah sebut kita dulu, bukan bermula dengan Allah, bermula dengan kita, tuan-tuan. Jadi Allah ni, tuan-tuan, dia suka kepada hamba-hamba dia yang nak pergi kepada Allah. Sehingga Allah kata, hatta ahbabtuhu, sehingga aku sayang orang ni. Baik, Allah sayang kenapa? Kerana kita, kesungguhan kita yang bina diri kita untuk pergi kepada Allah. Baik, tuan-tuan. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, bila hamba aku itu berjalan kepada aku dalam keadaan berjalan, pergi kepada aku dalam keadaan berjalan, aku berlari untuk pergi menghadap. Maksudnya Allah lebih
teruja, bahasanya gitulah, lebih teruja untuk pergi kepada kita. Subhanallah, tuan-tuan. Maknanya kalau kita kata, ustaz, saya kalau nak pergi kepada Allah, Allah ni nak ke terima saya, nak ke bantu saya. Tuan-tuan jangan tanya soalan tu. Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita jangan tak yakin. Tuan-tuan jangan ragu-ragu. Tuan-tuan, Allah sentiasa nakkan hamba-hamba dia sentiasa dekat dengan dia. Sehingga Allah bagi tahu, bagi keyakinan kepada kita, kalau kita berjalan, Allah berlari. Tuan-tuan, kalau kita kata Allah dalam hadis yang kursi itu, Allah kata, kalau hamba-Ku berjalan dalam keadaan sejengkal, aku datang kepada dia lebih bersejengkal lagi, sedepa dan sebagainya. Tuan-tuan, nak ceritanya, Allah lebih-lebih lagi nak sambut kita. Tapi kita kena mula cari Allah dulu. Jangan kita rasa macam tak boleh lah ustaz dan sebagainya. Ataupun tuan-tuan, dalam keadaan kita nak pergi kepada Allah ni, kita ragu-ragu, jangan. Tuan-tuan, dan dalam hadis yang lain, kata Allah dalam hadis kursi juga, kata Allah Subhanahu Wa Taala, hamba-Ku itu, kalau dia datang kepada aku bawa dosa seluruh langit dan bumi, tuan-tuan, bukan kecil punya dosa, tuan-tuan, dosa zina ke, dosa apa, besar, banyak bawa dosa, tuan-tuan, macam-macam dosa. Balik kepada aku, meminta ampun kepada aku, sebanyak seluas langit dan bumi dosanya, kata Allah, la ubali, aku tak kisah. Nampak kemurahan Allah. Jadi tuan-tuan, saya nak sebut, walaupun kita kata Alhamdulillah, bersyukur kerana Allah ketemukan kita pada malam ini, tuan-tuan, bermaksud hidayah ni Allah tolong kepada kita untuk beri selama mana kita bermujahadah dengan diri kita untuk istiqamah dalam kuliah. Tuan-tuan, maksudnya, ustaz, macam mana saya nak istiqamah dengan kuliah? Mula dengan kita. Ustaz, macam mana saya nak bagi diri saya sentiasa dalam kuliah? Tuan-tuan, maksudnya bukan kita tiba-tiba Allah terbangkan kita duduk dalam kuliah ni setiap hari, tiba-tiba nak makan, tiba-tiba duduk atas kursi meja makan, tiba-tiba bergerak, tiba-tiba depan komputer ke, dia tak mau. Maksudnya kita sendiri memang kena bina ataupun kena usaha ikhtiar atas diri kita. Kesungguhan kita, Allah akan mengikut di atas usaha ikhtiar kita kepada kebaikan. Tuan-tuan, dan dalam hadis Nabi SAW juga, Nabi mengatakan, semua doa akan dimakbulkan oleh Allah, kecuali doa-doa yang buruk. Kata Nabi, doa-doa yang buruk memutuskan silaturahim dan sebagainya. Tuan-tuan, maksudnya tuan-tuan, kita punya hajat itu, doalah hati kita nak dekat daripada Allah, pasti Allah akan makbulkan, Allah akan kabulkan. Selama mana yang kita nak buat perkara baik, tuan-tuan, jadi saya nak sebut yang itulah untuk permulaan mukadimah ni, tuan-tuan, Mana kata mulai hari ni kita dah tahu dah bagaimana orang beriman berjaya kerana usaha mereka. Bukan kerana mereka menunggu-nunggu, tuan-tuan. Memang pilihan Allah, Allah pilih kita, tapi pilihan Allah tu bukan pilihan tu tiba-tiba orang tu bergerak sendiri jadi bola bergolek macam tu, dah. Maksudnya orang itu Allah beri kekuatan kepada diri dia untuk dia terus dekat diri kepada Allah. Dan kekuatan yang Allah beri itu, dia sendiri pun memang nak gerak kepada Allah. Bukan macam jin masuk dalam badan orang tu, tiba-tiba boleh semayang sendiri ke, dah. Kita sendirilah kena mujahadah bangun. Lepas ni tuan-tuan, maksudnya pegang konsep ni, tuan-tuan, jadi kalau orang boleh bangun tahajud, boleh baca Quran 10 muka, 20 muka, macam mana boleh jadi macam tu? Betul anugerah Allah, tapi bermula daripada hati dia yang bersungguh-sungguh nak buat macam tu, maka dia dapatlah, tuan-tuan. Kita jangan kata Allah nak bagi ke saya baca Quran satu hari 10 muka, tu tak yakin dengan Allah, tak boleh, tuan-tuan. Maknanya Allah ni kalau kita kata kita nak tambah amal kebaikan, nak lagi dekat, dia lebih-lebih lagi nak dekat dengan kita, tuan-tuan, gitu. Jadi maksudnya kita sendiri je bila kita tu nak bermula. Jangan kita kata Allah ni bila nak bagi, kita tu tanya bila kita nak bermula, bila kita nak melangkah bersungguh-sungguh kepada Allah, tuan-tuan. Allah sentiasa membuka rahmatnya, sentiasa suka untuk kita balik kepada Allah, tuan-tuan. Kita ni bila kita nak berzikir sungguh-sungguh, bila kita nak semayang khusyuk sungguh-sungguh, bila kita nak memperkuatkan semayang sunat kita, mula dengan kita tu tanya. Allah bila kita nak dekat dengan dia, dia lebih suka lagi. Maksudnya kita sekarang ni kena tanya diri kita, tuan-tuan, bila yang kita benar-benar nak bersungguh-sungguh balik kepada Allah, nak ubah diri kita dan sebagainya, tuan-tuan. Ustaz, saya tak mampu nak berubah dan sebagainya, tuan-tuan. Bukan tak mampu, kadang-kadang kita tak usaha sungguh-sungguh untuk berubah, tuan-tuan. Allah dia akan tolong kita untuk berubah, sebab Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin wa innallaha lama'al muhsinin. 2 ayat. Sesungguhnya Allah kasih kepada orang yang buat baik, tuan-tuan. Mana mungkin kita nak buat baik tiba-tiba Allah tinggalkan kita, tuan-tuan. Mungkin kalau niat kita tak ikhlas tu lain, tuan-tuan. Kena muhasabah niat kita dan sebagainya, tuan-tuan. Dan kata Allah juga, wa innallaha, dan demi sungguhnya Allah lama'al muhsinin, sentiasa bersama dengan orang baik. Tadi ayat pertama Allah kata dia suka dengan orang baik, tuan-tuan. Orang buat baik, nak baiki diri. Muhsinin orang yang buat baik, nak baiki diri dan sebagainya. Dan ayat yang kedua Allah menyatakan sungguhnya Allah akan sentiasa bersama dengan orang-orang yang nak buat baik. Yang penting hati kita mesti ikhlas kepada Allah. Yang penting, tuan-tuan, mulai hari ni kita kena faham segala kejayaan dalam hidup kita bermula dengan diri kita punya motivasi dalaman kita.
Kadang-kadang kita punya tempat kerjaya, kita kena tegur, tuan-tuan nak hantar hantar kerja, report lambat dan sebagainya kan. Kita kata aku ni bila aku nak berubah, tuan-tuan nak. Kita lah kena berubah, tuan-tuan. Sebab tu kita layak dimarah dan sebagainya, kerana semua keburukan tu bermula dengan diri kita. Tak kira lah sama ada perkara dunia maupun perkara akhirat, bermula semua dengan usaha ikhtiar kita. Allah akan bantu kita, insya-Allah, tuan-tuan kita. Baik, muslimin muslimat mata Allah sekalian, mudah-mudahan kita ni sendiri terus diberikan kekuatan oleh Allah untuk ada motivasi dalaman, untuk kita terus berusaha ikhtiar, untuk kita merancang, untuk kita menggerakkan diri kita. Bangun, jangan lemah, jangan sekejap buat, sekejap tak buat. InsyaAllah pertolongan Allah akan melimpah-limpah datang kepada kita. Kita sendiri itu kena cari Allah. Allah pasti akan tolong kita bila mana kita buat perkara-perkara yang baik, tuan-tuan kita. Muslimin muslimat telah sekarang kita akan sambung untuk pengajian tauhid kita pada malam ni. Sebelum tu, tuan-tuan, ada satu perkara yang saya nak sebut. Ya, tuan-tuan, saya tengok komen je. Okey. Komen dah naik ke atas. Yang bawah tak nampak, tuan-tuan. Baik, satu perkara yang saya nak sebut, tuan-tuan, mengenai dengan, sebab saya petang tadi ni tertengok juga, tuan-tuan, adalah orang-orang awam yang suka sangat nak buat video, nak buat live, nak bercakap tentang isu-isu viral yang ada hari ni lah, tuan-tuan. Saya bagi pandangan saya kurang setuju sangat, tuan-tuan. Bila ada isu-isu bagi orang agama yang bercakap. Ni kadang-kadang kita bukan orang agama bercakap, banyak fitnah je banyak, tuan-tuan. Baik, saya bukan nak sebut pasal perkara tu. Cuma satu perkara je yang saya nak sebut daripada perkongsian video tu, saya duduk dengar-dengar, tuan-tuan. Begini, tuan-tuan. Tuan-tuan, dalam kita punya ungkapan peribahasa Melayu, tuan-tuan, ada satu ungkapan tu dikata apa, tuan-tuan? Ungkapan tu disebut kerana nila setitik rosak susu sebelanga, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan, ini peribahasa orang Melayu kita. Kerana nila setitik rosak susu sebelanga, kan? Maknanya susu banyak ni, oleh kerana ada nila warna biru setitik tu, jatuh, habis susu jadi warna biru belaka. Saya nak sebut dengan tuan-tuan, peribahasa ni tak betul. Tuan-tuan, nanti saya akan syarahkan. Tuan-tuan, peribahasa ni tak boleh pegang untuk menjadi pendirian kita. Saya nak sebut yang tu. Peribahasa ni, tuan-tuan, diamalkan oleh peribahasa ni dibina kerana orang Melayu punya pemikiran macam tu. Tetapi saya nak sebut, bukan semua adat orang Melayu itu boleh kita teruskan, boleh kita amalkan kalau adat itu bercanggah dengan Islam. Jadi jangan pegang peribahasa ni. Kita jangan amal dengan peribahasa ni, tuan-tuan. Salah. Tak betul dalam Islam, tuan-tuan. Peribahasa ni mungkin tak salah sebab orang tua-tua kita buat peribahasa Melayu tu nak gambarkan masyarakat Melayu, itulah pemikiran dia orang. Pemikiran masyarakat Melayu yang telah berakar umbi sejak zaman berzaman, itulah bila mereka melihat suatu perkara yang buruk, habis semua mereka burukkan. Baik, benda tu, tuan-tuan, dia begini. Perkara-perkara yang kita amalkan dalam bangsa Melayu kita, tuan-tuan, adat istiadat kita dan sebagainya, tuan-tuan, bila Islam datang, kena ikut Islam. Kalau adat istiadat Melayu kita ni, tuan-tuan, tak betul dengan Islam, tinggal. Tak boleh kita letak adat bangsa nombor satu membelakangkan Islam, tak boleh. Ini adat saya orang Melayu, mana boleh. Tuan-tuan, contoh, kahwin, tuan-tuan, kahwin, bersanding, tuan-tuan, bersanding ada tak dalam Islam? Tak ada. Boleh ke tak boleh, tuan-tuan? Maka hukum bersanding dalam perkahwinan haram kalau di khalayak ramai. Kenapa haram, ustaz? Tayang muka, tuan-tuan, tayang kecantikan, orang tengok Allah balawa lah bini dia, tuan-tuan. Orang perhati tengok hidung, tengok mulut dia dan sebagainya, kan haram. Perempuan mana boleh? Sebab tu orang perempuan, saya nak sebut ni hukum Ustaz Zahir tu sebut. Orang perempuan kalau nak masuk gambar dalam Facebook, tak boleh satu skrin Facebook tu muka dia je, tuan-tuan. Kalau dia selfie tu, tak boleh, tuan-tuan. Sebab dia punya muka ni jadi syahwah. Orang perempuan kadang dia tak tahu. Orang lelaki ni dia lain ni, perempuan ni. Jadi kadang-kadang orang lelaki ni ada yang jenis nafsu kuat ni. Dia tengok muka pun cukup dah. Orang perempuan ni, perempuan sanggup tak kalau muka kita jadi bahan untuk orang lelaki buat benda-benda lucah dan sebagainya. Kadang-kadang tengok muka pun dia melepaskan nafsu dengan tangan, jadi beronani dan sebagainya, tuan-tuan. Jadi saya nak sebut tayang muka tu haram. Maka Ustaz Azhar Idrus kata, kalau nak tunjuk muka boleh jauh. Maknanya nak bagi kena, ni isteri saya, tak apa. Tapi orang perempuan sekarang, tuan-tuan, kalau tengok dia punya status WhatsApp ke, status Instagram ke, apa semua, memang satu skrin tu muka dia. Tuan-tuan, sebab apa jadi macam tu? Sebab cantik. Cuba kalau muka tu buruk, tak ada ni macam tu, tuan-tuan. Jadi kita maknanya telah mempergunakan nikmat Allah ni tak betul.
Allah bukan jadi wajah muka cantik untuk dipamerkan macam tu. Dan ada syahwah kepada orang lelaki, tak boleh orang perempuan ya. Orang lelaki kalau saya pergi dekat-dekat sangat pun tak adalah orang kata dia punya nafsu kepada perempuan sampai macam tu sekali. Tapi orang perempuan ni fitnah dia besar. Jadi hukum perkahwinan itu ditayang haram. Habis tu Ustaz, nak sanding tak boleh? Boleh. Nak bersanding dengan ahli keluarga boleh. Maksudnya ada bapa saudara yang nak kenal lah, ni isteri saya, tak apa. Tapi bersanding sampaikan semua khalayak ramai datang tengok seorang-seorang, tuan-tuan ni menimbulkan syahwah, tak boleh lah. Yang tu adab Melayu ke adab Islam? Adab Melayu. Tuan-tuan ya. Baik, yang kedua. Datang kat tangan perempuan kencing. Cek. Buat apa tu tuan-tuan? Tu ambil beras, sapu baling beras tuan-tuan. Ustaz Azhar Idrus tuan-tuan. Orang tanya dia, saya lucu dengan soalan tu. Ustaz, apa hukum? Sebelum nak jawab saya dah tahu dah tuan-tuan. Ustaz Azhar Idrus orang tanya, Ustaz, apa hukum baling beras kat pengantin? Apa Ustaz Azhar Idrus kata tuan-tuan? Boleh? Kata dia. Kalau pengantin tu ayam boleh, kata dia. Maknanya pengantin tu kalau dua orang tu ayam, baling beras tak apa, tak ada masalah. Dah kalau ayam tuan-tuan. Ustaz Azhar dia jawab tu, orang kata apa, dia peli tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan, apa guna baling beras? Membazir. Tuan-tuan. Nak baling beras boleh kalau pengantin tu jadi bertukar jadi ayam, tak apa. Kita kan Melayu, kita kan manusia tuan-tuan. Baling beras tujuan apa? Tak ada tujuan, memang adat. Apa sebab nak baling beras? Tak ada adat saja-saja suka, tenang. Ataupun kepercayaan yang khurafat, karut marut dan sebagainya. Baling beras, sapu air kecek-kecek atas orang, basah orang, apa semua, tuan-tuan. Yang tu adat, tenang. Baik, Islam kata macam mana? Membazir. Percaya kepada khurafat, tali haram dan sebagainya. Tinggal. Itu tuan-tuan. Tu kadang-kadang malis perkahwinan. Kita ni ibadat sebenarnya. Syaitan tak suka orang kita berkahwin ni. Syaitan menangis, kata Nabi SAW, bila anak Adam kahwin menangis. Tapi masalah kita hari ni tuan-tuan, ibadat kita punya ibadat perkahwinan ni dah tercemar dengan perkara-perkara khurafat, maksiat, lagu, joget. Allahu Akbar tuan-tuan. Padahal perkahwinan ni suatu ibadat yang sangat besar nilainya pada pandangan Allah, pada pandangan Islam tuan-tuan ya. Bila berkahwin, hilang dah fitnah dosa maksiat yang terlalu besar bagi orang lelaki dan orang perempuan. Tuan-tuan, fitnah panggil berkhalwat, tuan-tuan, fitnah ikhtilat, tuan-tuan, kata berhubung dengan tidak syar'i, dah terlepas dah perkara tu, fitnah dah hilang dan sebagainya. Tapi malangnya hari ini ibadat yang sangat tinggi pada pandangan Islam, pada pandangan Allah dan Rasulnya telah dicemar dengan perkara-perkara maksiat. Tuan-tuan, habis 20,000, 30,000 semata-mata nak buat suatu majlis tuan-tuan, tetapi penuh dengan perkara-perkara yang Allah murka. Nak pergi mana duit kita tu tuan-tuan ya. Sebab tu tuan-tuan, kita ni nak buat apa-apa ikut Islam, bukan nak buat apa-apa ikut kehendak nafsu kita, ikut adat kita, ikut orang. No, ikut Allah dan Rasul tuan-tuan ya. Saya nak jamu, makan, minum macam ni, apa hukumnya? Membazir, maknanya kita nak buat ni, tanya Allah kata apa. Yang tu kita nak kena pegang, tuan-tuan. Sebab tu, kita duk mengaku dalam semayang tu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati, tuan-tuan. Sungguhnya semayang aku, hidup aku, matiku, lillahi ta'ala, kerana Allah. Maka semua benda kita buat kerana Allah. Bukan orang sebelah buat macam tu. Saya bukan kira orang sebelah buat. Maksudnya Allah suruh kita macam mana. Bukan kerana orang, kerana tengok orang. Maksudnya tengok apa yang Allah kata kepada kita, tuan-tuan ya. Banyak perkara yang kita nak kena betulkan dalam masyarakat kita pada hari ni, tuan-tuan ya. Tuan-tuan, kenapa kita kena ikut Islam? Kenapa semua benda buat ni kena ikut Allah dan Rasul? Sebab kalau kita tak pandu ke situ, kita jadi orang yang rugi, tuan-tuan ya. Orang yang rugi tu tak apa lagi. Rugi, dan kalau paling yang kita tak nak, murka Allah. Itu lagilah berat. Jadi tuan-tuan, habis berpuluh ribu tu rugi. Esok balik akhirat, habis duit banyak tu tuan-tuan, tak ada pahala 1 sen pun. Na'udzubillah tuan-tuan ya. Kalaulah duit 10,000, 20,000 buat majlis kahwin tu, kanan dalam keadaan rugi, tak diredai oleh Allah. Duit tu, bayangkan kalau bagi ke masjid 10,000, 20,000, bagaimana pahala 10,000, 20,000 tu mengalir ke akhirat esok kalau pergi ke masjid. Tapi kalau habis kat majlis perkahwinan, kalau kita niat ikhlas kerana Allah, buat perkara itu semua kerana Allah, tak ada unsur-unsur yang bukan-bukan, panggil fakir miskin, panggil pelajar tahfiz, dan maknanya niat betul-betul nak bagi orang makan, maka 10,000 untuk perkahwinan tu akan sampai di akhirat kelak. Jadi kenapa kena ikut Allah dan Rasul? Tak nak rugi, yang pertama. Yang kedua, tak nak benda tu menjadi kemurkaan Allah. Perkahwinan itu suatu ibadat, jadi hilang keberkatannya, kita risau perkahwinan tak lama dan sebagainya. Na'udzubillah. Jangan ikut trend, ikut Islam. Tuan-tuan ya. Maksudnya kita tak ada istilah ikut orang, ikut trend. No, tak ada istilah tu. Kita orang Islam, Islam ikut siapa? Allah dan Rasul, selesai. Tu je kerja kita. Sebab kita nak apa? Nak pahala, nak akhirat, tu saja.
Kalau ikut trend, ikut apa semua tuan-tuan nak, kalau bercanggah dengan Allah dan Rasul, maka tak ada faedah semua perkara yang kita buat. Na'udzubillahi min zalik, tuan-tuan. Jadi saya nak sebut tadi, mana-mana adat orang Melayu yang tak betul kena tinggalkan. Habis tu Ustaz macam nak tinggal, Ustaz nanti orang bising. Inilah perlukan pengorbanan. Bila kita nak buat baik, tuan-tuan, bila kita nak bawa agama, memang akan ada ujian. Bapa saudara kata saya kolot Ustaz. Orang ni kata saya ni ketinggalan zaman. Abaikan. Kita nak orang kata ke nak Allah kata? Tuan-tuan nak. Kita nak Allah kata ke nak orang kata? Kita nak dengar orang kata ke kita nak dengar apa yang Allah kata? Kita nak jaga pandangan orang ke nak jaga pandangan Allah? Abaikan. Tuan-tuan yakinlah. Tuan-tuan ambil Allah, orang lain semua akan ditenangkan oleh Allah. Allah akan jaga kita. Yakinlah yang tu. Maksudnya Allah yang jaga hati orang. Kita buat je kerja kita kerana Allah. Tuan-tuan nak. Nanti orang kata saya macam-macam. Bukan kita buat nanti kerana orang kata. Kita buat kerana Allah kata apa pada kita. Tuan-tuan nak. Tapi kalau kita tinggalkan Allah, dengar cakap orang dan sebagainya, ingat Allah Maha berkuasa. Allah boleh ambil keberkatan. Allah boleh buat orang yang dalam keadaan tadi tu, dia ada perasaan-perasaan yang bukan-bukan mengata kita dan sebagainya. Boleh hina kita dan sebagainya, tuan-tuan. Tapi kalau kita ambil Allah, kita buat kerja kerana Allah, Allah lah yang akan kawal seluruh manusia. Yakin yang tu, tuan-tuan ya. Nabi SAW hijrah daripada Mekah ke Madinah, yakin dengan siapa? Pertolongan Allah. Tuan-tuan tengok, Nabi walaupun nak dibunuh, walaupun dikejar, tuan-tuan nak, walaupun musyrikin Mekah ramai yang menjejaki langkah Nabi, tapi Nabi buat kerana Allah, yakin Allah jaga. Tuan-tuan, Nabi selamat sampai Islam menang dekat Madinah. Tak ada orang pun yang memudaratkan Nabi. Kerana apa? Kerana manusia yang datang ikut Nabi ni, bukan manusia itu bergerak dengan sendiri, Allah yang kawal. Tuan-tuan nak, maksudnya Allah yang beri pertolongan dan sebagainya. Kalau kita buat kerana Allah, pasti kita akan dibantu oleh Allah. Walau dalam keadaan susah macam mana pun, Allah akan jaga kita. Itu kita kena yakin lah. Sebab Tuhan kita ataupun yang berkuasa di atas alam ni bukan manusia, Allah. Itu akidah kita kena jelas. Yang tu, tuan-tuan nak. Jangan takut selain daripada Allah. Sebab makhluk ni tak mampu nak beri apa-apa kepada kita. Melainkan, tuan-tuan, saya nak sebut satu lagi perkara. Kita takut dengan kejahatan orang, tuan-tuan ya. Makhluk ni, tuan-tuan jangan takut dengan kejahatan dia. Seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Tuan-tuan, Syekh Mutawalli Sya'rawi kata apa? Jangan kamu takut dengan kejahatan-kejahatan manusia. Kerana kejahatan-kejahatan manusia ni sebanyak mana pun kejahatan dia hanya akan berada dalam takdir-takdir Allah sahaja. Maksudnya kejahatan-kejahatan manusia ni, tuan-tuan, dia tak akan melampaui lebih daripada takdir Tuhan. No. Allah yang kawal kejahatan-kejahatan orang dengan takdir-takdir dia. Maksudnya, orang yang buat jahat kepada kita pun dalam takdir Tuhan juga. Jadi Syekh Mutawalli Sya'rawi kata, jangan takut dengan kejahatan orang. Sampai kita kata, kalau kita buat macam ni, nanti orang buat jahat kepada kita, siapa, macam mana. Kita seolah-olah macam nampak kejahatan tu luar daripada pentadbiran Allah. Sedangkan Allah juga yang menjaga kejahatan-kejahatan manusia. Tuan-tuan ya. Buat kerana Allah. Saya nak cerita pasal nila titik ni, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, maksudnya kefahaman mentaliti masyarakat kita Melayu tentang nila titik tu tak boleh pakai, tuan-tuan ya. Jangan kita pegang yang tu, tuan-tuan ya. Maksudnya tuan-tuan, bila kita tengok kejahatan-kejahatan yang berlaku pada individu tertentu, jangan oleh kerana kesalahan dia, tuan-tuan nak kata habis satu keluarga diburuk belaka. Ini banyak masyarakat Melayu kita faham perkara-perkara macam ni. Mulai hari ni delete pemikiran tu, delete selama-lamanya, tuan-tuan ya. Tak ada pemikiran tu yang dibenarkan dalam Islam. Kadang-kadang satu kampung, kerana anak isap dadah, tuan-tuan tak, ayah dibaikot kerana anak yang buat salah, tuan-tuan tak. Kadang-kadang kerana anak yang buat jahat, ayah, mak semua dibenci, dihina orang. Apa salah mak dan ayah, tuan-tuan? Dan kita kadang-kadang kita kata macam-macam. Kita tak tahu, tuan-tuan. Mungkin mak ayah dah habis usia ikhtiar dah, tuan-tuan tak. Jadi kejahatan seseorang itu sahaja yang kita kata yang tak baik. Yang lain jangan kita pukul rata. Jangan, tuan-tuan ya. Jadi kerana nilai statik habis rosak susu sebelanga ni, ini tanggapan, betul tanggapan, tapi tanggapan ni kena delete daripada pemikiran kita. Mulai hari ni, kalau kita tengok ada seseorang yang tak baik, itu individu, itu masalah individu. Sekarang ni kadang-kadang, tuan-tuan nak, contoh parti politik, tuan-tuan nak, tak kira lah UMNO ke PAS ke PH ke, tuan-tuan. Kadang-kadang oleh kerana seorang buat perkara, kita kata ahli PAS semua tak boleh pakai, ahli UMNO semua teruk belaka, tuan-tuan. Tak boleh pegang macam tu. Kalau seorang yang buat perangai, itu kerja dia, itu seorang dia, tuan-tuan tak. Kadang-kadang dari segi perlembagaan parti tak ada masalah. Perlembagaan parti memang menegakkan kebenaran, nakkan kepada kebangkitan Melayu dan sebagainya, tuan-tuan tak. Tapi jangan oleh kerana seorang, ni semua parti tak boleh pakai. Semua pukul rata, tuan-tuan. Kita, kalau kita pegang perkara ni, tuan-tuan, kita telah memfitnah banyak orang, tuan-tuan. Kita telah memburukkan banyak orang. Kita kata kerana seorang ni, kita benci mak, benci ayah, benci orang ni, benci semua orang. Kita punya pemikiran tu pemikiran yang tak baik dan membawa dosa, tuan-tuan.
Sebab sangkaan kita tu tak pasal-pasal kerana dosa orang lain, kita kaitkan dosa tu pada orang lain tu dah. Sebab tu dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Quran, kata Allah, esok di akhirat kelak kamu tak akan diseksa atas dosa-dosa orang lain. Maksudnya tuan-tuan, seseorang itu yang berdosa, kalau dialah yang akan diseksa. Kita maksudnya tak ada kaitan dengan dosa dia, kecuali lah kita membiarkan ke, kita tak menegur ke. Contohnya macam kalau anak, tuan-tuan, maksudnya mak ayah dah suruh semayang, tak semayang juga. Dah kata kalau air tu dah pancut air kat muka lah, tuan-tuan. Tak semayang juga. Esok kalau kena seksa dia lah. Maksudnya mak ayah tak kena seksa oleh kerana anak tidak semayang. Kalau mak ayah dah berusaha bersungguh-sungguh. Jadi Allah nak sebut keadilan Allah dalam memandang hamba-hamba dia. Allah tak pandang anak buruk, maka mak ayah juga mesti diseksa dalam neraka. No, tuan-tuan, gitu. Jadi tuan-tuan betulkan mentaliti tu. Sebab saya tadi duduk dengar berkongsian pasal Ustaz video viral tu, ada orang awam ni, tuan-tuan. Orang awam ni pun bukan orang yang biasa, orang influencer. Apa influencer? Apa nak sebut, saya pun tak reti, tuan-tuan. Bukan influencer, panggil apa, tuan-tuan? Yang popular tu kan. Maknanya dia ni orang-orang yang dia punya percakapan tu banyak didengar. Saya dengar komen dia kata apa, ustaz-ustaz ni tak cukup ke menggunakan agama untuk duit kuliah dan sebagainya. Habis ustaz-ustaz dia sebutnya. Saya ni tuan-tuan terasa hatilah juga. Tuan-tuan. Saya kata malam ni saya kena sebut ni. Tuan-tuan. Saya bukan sebut kerana saya orang kata apa atas hati saya, tapi saya nak betulkan masyarakat kita, tuan-tuan. Jadi kadang-kadang bila kita tengok isu-isu yang berlaku, habis semua jadi rosak nama-nama ustaz. Jangan pegang macam tu lah. Mulai hari ni sebarkan kepada masyarakat. Kalau maknanya ada individu yang buat salah, itu peribadi dia. Buang kerana nilai titik tu. Kita nak habis rosakkan semua institusi ustaz, institusi agama. Tak boleh, tuan-tuan. Tadi saya dengar dalam YouTube tu, tuan-tuan. Orang duk bawah tu betul, tuan-tuan. Saya dengar banyak bercanggah cakap tu, tuan-tuan. Sebab tu kalau nak bercakap ni, biar orang yang faham agama, supaya dia cakap tu berlapik. Tidaklah bercakap tu main lepas je, tuan-tuan. Yang saya tak suka dia dengar dia sebut tu, itulah. Dia kata, dah lah korang ni ustaz. Sebut korang, tuan-tuan. Korang ni ustaz-ustaz, golongan-golongan agama. Habis semua golongan agama, tuan-tuan. Dah lah korang ni golongan-golongan agama, menggunakan agama korang untuk dunia dan sebagainya. Tak cukup dengan tu korang gunakan agama. Jangan sebut semua, tuan-tuan. Maksud kata kalau kita nampak kesalahan seseorang tu, sebut dia sudahlah. Itu yang saya nak tuan-tuan kena faham perkara tu. Maknanya tuan-tuan, mulai hari ni tuan-tuan jangan kita selalu kait-kaitkan dosa orang dengan keseluruhan perkara. Jangan, tuan-tuan. Sama ada institusi keluarga, kampung, parti, tuan-tuan, institusi nama, sekolah dan sebagainya, tuan-tuan. Maka kalau salah seorang je lah salah. Jangan kita kaitkan dengan yang lain. Kalau kita nak sebut perkara tu, tuan-tuan, maka kita akan kata Nabi Nuh jahat. Sebab apa jahat? Anak dia tak Islam. Anak dia tak terima Islam, tuan-tuan. Isteri Nabi Nuh kafir. Kita nak kata Nabi Nuh kafir. Kita nak kata Nabi Nuh ni tidak bersungguh-sungguh. Dia Nabi, tuan-tuan. Maka Nabi sudah pasti lebih bersungguh-sungguh menjalankan amanah Allah lebih daripada kita. Nabi, tuan-tuan. Kalau dia dia takkan buat salah lah. Kalau kita kata buat salah tu adalah wali-wali Allah mahfuz. Nabi ni maksum. Takkan dia nak buat salah sampai dia mengabaikan anak bini dia. 900 tahun, 950 tahun ada ulama menyatakan gitu, tuan-tuan. Berdakwah, tuan-tuan, bukannya sekejap. Tapi hidayah milik Allah. Tapi kita tak boleh kata Nabi Nuh ni tak betul dan sebagainya. Sebab anak dia tak betul. No, tuan-tuan. Kalau kita nak kata macam tu, tuan-tuan, tak betul. Kita kata Nabi Adam tak betul lah. Sebab anak dia Qabil membunuh. Kita kata Nabi Adam bapak jenis apa. Mana boleh cakap itu, tuan-tuan? Itu contoh je, na'udzubillah. Jangan cakap begitu, tuan-tuan. Contoh je. Qabil kan bunuh Habil. Kita nak kata Nabi Adam ni bukan orang yang mulia, bukan orang yang baik, bukan Nabi. Tak boleh, tuan-tuan. Nabi Adam tetap mulia. Tetap seorang Nabi. Tetap agung pada pandangan Allah dan sebagainya, tuan-tuan. Dosa yang dilakukan oleh anak-anak dan sebagainya itu adalah kerana peribadi mereka masing-masing dengan Tuhan, tuan-tuan, gitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Saya nak betulkan perkara itulah, tuan-tuan, pada malam ni, tuan-tuan. Jadi maknanya jaga tanggapan kita tu. Pemikiran kita tu jaga. Sebab tuan-tuan, ada kadang-kadang tanggapan-tanggapan dan cara kita berfikir itu bukan sekadar salah. Kalau salah tak apa lagi, tuan-tuan. Tetapi mendatangkan dosa. Tuan-tuan, dosa hati dia panggil tau. Tengok ustaz, tak kira lah aku kalau ustaz mana-mana aku tak percaya dah. Kan, sebab aku dah kena tipu dengan seorang ustaz ni, tuan-tuan. Jadi bila dia set macam tu, dia tengok ni ustaz ni semua sama je. Aku dah pernah kena dah hari tu, tuan-tuan. Tak boleh kena macam tu. Sebab kita akan nampak, ustaz ni tak betul, ustaz ni tak betul. Semua ustaz sama. Mana boleh, berapa banyak dosa kita nak buat. Tanggapan hati kita. Akhirnya kita yang betul. Kita yang mulia, tuan-tuan kita. Hatta orang kafir sekalipun. Tuan-tuan. Kadang-kadang orang ada sebut, tuan-tuan, orang Cina. Cina kalau tak menipu bukan Cina. Tuan-tuan. Orang kata Cina kalau tak menipu bukan Cina. Tuan-tuan. Istilah orang Melayu tu, tuan-tuan.
Kalau bukan menipu, kalau tak menipu tak sah Cina. Maksudnya kalau tidak menipu tu bukan Cina. Cina wajib menipu. Tuan-tuan. Benda tu memang betul banyak. Kebanyakan Cina memang menipu. Tapi kita tak boleh pegang macam tu juga. Kan kita pergi kedai je, kena jaga-jaga ni Cina biasa menipu. Pergi kedai je awal-awal lagi dah set Cina biasa menipu. Cina biasa menipu, tuan-tuan. Bab menipu ni saya pun pernah kena. Tuan-tuan, handphone saya pernah kena, tuan-tuan. Tapi sebagai seorang Islam, kafir ke Cina, kafir ke Islam ke, tetap tanggapan kita sentiasa kena maksudnya betul. Maknanya tak boleh bersangka buruk dan sebagainya. Hatta bukan orang Islam sekalipun, tuan-tuan ya. Maksudnya bila kita pergi mana-mana kedai, jangan set dah Cina ni tak boleh percaya ni mesti ada tipu aku ni. Tuan-tuan. Maknanya kena sentiasa melihat kepada keburukan itu atas individu yang kita tengok, maka buruk-buruk dia lah, tuan-tuan kita. Wallahu a'lam, tuan-tuan ya. Sambung sikit lagi je, tuan-tuan. Kita sebut pasal tauhid ni sikit, tuan-tuan ya. Muslimin mati Allah sekalian. Jadi tauhid ni, tuan-tuan, maksudnya apa yang saya sebut dengan tuan-tuan tadi semua ada kaitan-kaitan dengan tauhid juga, tuan-tuan ni, tentang keyakinan kita kepada Allah. Jangan takut selain daripada Allah. Kerana tuan-tuan, maksudnya makhluk ni semua dalam genggaman Allah. Kita buat baik, Allah bersama kita, tuan-tuan ya. Maksudnya keyakinan kita kepada yang memberi kuasa, yang memberi mudarat manfaat hanya Allah. Jangan takut kepada makhluk yang tak ada memberi apa-apa kepada kita langsung. Semuanya tak terkeluar daripada takdir Tuhan. Tu kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, tuan-tuan kita. Jadi tuan-tuan, bila kita belajar kepada tauhid ni, kita akan belajar dari segi kepercayaan kita kepada Tuhan. Maksudnya kepercayaan kita kepada Allah ni bukan pada satu keadaan. Kita sentiasa nak hidupkan hati kita mempercayai kepada Allah atas segala apa yang kita lakukan. Allah lah yang paling kita percaya. Maksudnya kepercayaan kita yang hakiki kepada Allah. Kalau tuan-tuan tengok orang boleh beri mudarat kepada kita, ataupun kita tengok orang, tuan-tuan nak ditumbuk orang ke, ataupun orang ni diambil pisau ke, dipotong ikan ke, ataupun orang ni bunuh dan sebagainya, tuan-tuan. Kepercayaan kita pada zahirnya nampak manusia yang membuat perkara-perkara tu. Tapi hakikatnya, kepercayaan kita hakikatnya hanya pada Allah. Maksudnya bukan kita percaya manusia yang boleh memotong daging ke, boleh bunuh orang ke, boleh keluarkan cacian, hinaan dan sebagainya, tuan-tuan nak. Kita tetap percaya hakikatnya yang kita percaya hanya Allah. Sebab tu tuan-tuan, bila kita mengaji tauhid, kepercayaan kita kepada Tuhan ini bukan satu masa, satu saat. No. Setiap saat kita percaya kepada Allah. Maksudnya hati kita balik kepada kepercayaan kita kepada Allah. Kepercayaan kita kepada Allah. Bukan percaya manusia boleh tolong saya. Ubat boleh tolong saya. No. Setiap apa yang kita buat, kita hanya percaya kepada Allah. Walaupun kita bersama dengan makhluk sekalipun. Tuan-tuan, bersama dengan doktor. Doktor nak cucuk kita vaksin. Tapi kita percaya kat siapa? Percaya kepada Allah yang tolong kita. Kita nampak doktor yang menggerakkan tangan, dia nak cucuk kita kan. Kita takut jarum ni patah ke tak apa semua kan. Kita bukan percaya kepada kuasa yang jarum masuk. Kalau masuk dengan baik, tuan-tuan. Maknanya vaksin dicucuk dengan baik. Alhamdulillah. Kepercayaan kita kepada siapa? Allah. Ini tauhid, tuan-tuan ya. Tuan-tuan, perkara ni kena ada. Supaya tuan-tuan hati kita ni, tuan-tuan sentiasa semakin kuat dengan Allah. Keyakinan kita daripada setiap saat sentiasa kuat. Allah, 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 Allah. Maksud supaya hati kita ni lama-lama hilang makhluk. Ni yang kita nak sebenarnya, tuan-tuan ya. Orang-orang yang fana dengan Allah ni, tuan-tuan, ditenggelam dengan Allah ni bila hati dia asyik dengan Tuhan. Asyik macam mana? Dia percaya, dia tengok alam ni, dia percaya kepada Allahnya, tuan-tuan. Dia tak percaya kepada apa yang dilihat secara zahir ni. Bukan tak percaya dari segi zahir itu, maksudnya dia tak percayalah manusia cucuk jarum kat dia. Dia percaya manusia yang cucuk jarum kat dia. Tapi hakikat kepercayaan dia, dia percaya Allah lah yang maha berkuasa. Allah lah yang mentadbir. Allah lah yang yang menggerakkan tangan doktor. Dia percaya, yakin kepada Allah. Jadi kalau dia tengok makhluk ni, tuan-tuan, dia tengok makhluk ni hanya semata-mata makhluk lah. Makhluk ni semata-mata hamba Allah, tuan-tuan. Yang sikit pun tak terlepas daripada takdir-takdir Tuhan yang mengatur alam yang maha bijaksana. Yang mana bila hatinya dia melihat suatu perkara itu, hatinya sentiasa tembus balik kepada Allah. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, maksudnya tauhid ni adalah kandungannya mengandungi pengetahuan. Dan hal yang bahaskan ketetapan pegangan kita. Tuan-tuan, kepegangan dan kepercayaan kita. Tetap pegangan dan percaya kita hanya pada Allah. Isteri masak sedap. Tuan-tuan, kita percaya apa? Isteri yang bagi sedap? No. Kita percaya Allah yang bagi sedap. Kepercayaan kita ni setiap saat kita percaya Allah, 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 Allah. Tuan-tuan ya. Sebab tu tuan-tuan, kita ni nak sentiasa hidupkan jiwa bertuhan. Ataupun hidup bertuhan. Maksudnya bukan hidup ni tak ada Tuhan. Hidup ni kita sentiasa nampak kuasa dia, pertolongan dia, rahmat dia. Itu yang kita nak, tuan-tuan ya.
Kalau kita dapat nikmat, alhamdulillah, engkau lah yang aku percaya, bukan aku percaya dengan kekuatan aku. Aku percaya dengan pertolongan-Mu ya Allah. Tengok orang lain, engkau juga ya Allah. Sama ada diri kita, orang lain, semuanya kita yakin percaya hanya kepada Allah. Subhanallah, tuan-tuan ya. Kalau kita ada hati yang kuat begini kepada Allah, tenang ya tuan-tuan. Kita dekat dengan Tuhan. Itulah tandanya dekat, tuan-tuan ya. Dekat dengan Allah ni sentiasa nampak Allah. Jauh dengan Allah terhijab lah. Tu jauh kan. Nampak makhluk, nampak diri. Tu terhijab tu jauh. Tapi orang yang dekat ni, maksudnya bila dekat ni sentiasa nampak Allah. Tu dekat lah tu. Orang yang jauh ni terhijab. Nampak diri hebat. Nampak orang lain tolong kita. Nampak. Tak salah nampak orang tolong kita. Tak salah tengok makhluk yang berikan manfaat itu manfaat ini. Tak salah. Tuan-tuan nak tengok isteri masak. Terima kasih yang masak sedap. Dan sebagainya. Tak salah. Zohir cakap macam tu. Memang itu syariatnya. Tapi jangan kita terhenti dekat situ. Maksudnya nampak isteri masak sedap, terhenti atas isteri semata-mata. Sedangkan isteri makhluk Allah. Sedangkan hakikat yang memberikan kesedapan itu siapa? Allah. So tak boleh berhenti kat situ. Kena terus tembus sampai kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, engkau buat isteri aku masak sedap. Tuan-tuan. Sebab tu kalau kita nak puji orang, ataupun diri kita sendiri, kita kena sebut nama Allah. Kenapa kena sebut nama Allah? Dengan sebutan nama Allah tu akan menjadikan hati kita tak lalai dengan nikmat tu. Kalau kita kata, oh, yang sedapnya awak masak, lalai. Lalai tu. Lalai ni bukan syirik, tuan-tuan. Lupa. Kadang-kadang isteri kata, kan, yelah. Kata apa, kadang-kadang terasa jugalah hati tu bangga. Suami aku puji aku, kan. Tak apalah bang, kan. Hari ni saya masak sedap ni, alhamdulillah, kan. Kadang sebut alhamdulillah tu kat mulut je, tapi tak rasa kurniaan Allah. Jadi tuan-tuan, maksudnya kena sebut nama-nama Allah pada sekalian nikmat, sebut alhamdulillah, subhanallah, masya-Allah, sebut. Kenapa tak nak bagi hati kita lalai kepada pemberi yang hakiki? Pemberi yang hakiki. Tuan-tuan ya, alhamdulillah. Kalau anak-anak kita, puji anak-anak kita, sebut nama Allah. Alhamdulillah, wahai anak, berjaya kamu, Allah tolong kamu. Maksudnya bukan ibu tolong. Ibu pun Allah yang gerakkan ibu. Allah yang tolong ibu untuk ibu bercakap, ibu ajar. Tuan-tuan. Anak kita masuk pertandingan, juara negeri, juara kebangsaan, tuan-tuan. Jadi kita ajar anak kita supaya dia nampak hakikat di sebalik ibu dia adalah Allah. Hakikat di sebalik kemenangan dia adalah Allah. Balik pada Allah sepanjang masa. Kita nak tanamkan tauhid yang kuat macam ni lah, tuan-tuan, kepada anak bini kita. Supaya anak bini kita ni tak terhijab pada semua keadaan di atas alam ni, tak terhijab mereka dengan Allah. Jangan terhenti atas makhluk, terhenti atas ibu, terhenti atas ayah. Terhenti terus kepada zat yang menjadikan sekalian alam ni. Itu kepercayaan kita. Tauhid ni, tuan-tuan, kita nak belajar dari segi kepercayaan kita, nak istiqamahkan supaya jiwa kita ni sentiasa Allah. Tuan-tuan ya. Kepercayaan kita tu sentiasa balik kepada Allah. Tuan-tuan ya. Baik, seluruhnya tuan-tuan, tauhid ni adalah kepercayaan kepada Tuhan dan kepada Rasul-Rasulnya. Jadi bila kita mengaji tauhid, maksudnya akan masuk juga bab-bab Rasul, yang tu pada bahagian yang kedua, tuan-tuan ya. Maksudnya percaya kepada utusan-utusan Allah, yang mana Rasul-Rasul ni adalah di kalangan hamba-hamba Allah yang Allah pilih untuk menjadi utusan menyampaikan risalah-risalah daripada Allah, tuan-tuan ya. Dan setiap daripada Rasul ni ada mereka punya suhuf, mereka punya kitab, tuan-tuan ya. Macam kita hari ni diturunkan Al-Quran, tuan-tuan kita. Daripada beberapa simpulan atau ikatan kepercayaan. Jadi kita belajar tauhid ni, tuan-tuan, kita belajar tentang ketetapan hati dengan Allah, kepercayaan kita kepada Rasul-Rasul, dengan beberapa simpulan dan ikatan pegangan. Dengan pegangan kepercayaan yang putus, yang diikat rapi, tuan-tuan. Putus, keyakinan kita hanya kepada Allah. Dengan segala dalil-dalil supaya diperolehi i'tiqad yang yakin. Jadi tuan-tuan, kitab ni nanti, dia bukan sekadar cerita kita kena balik pada Allah, yakin kepada Allah, tapi dia akan datangkan dalil-dalil Al-Quran, supaya keyakinan kita kepada Allah ni benar-benar yakin, putus kerana kita yakin, satu yakin dengan sebab keyakinan iman kita, dan yang kedua kita yakin oleh kerana ada dalil Al-Quran yang menyatakan begitu begini tentang apa yang kita percaya sekarang ni. Contohnya Ustaz kata semua Allah belaka, kan, isteri saya masak pun kita kena nampak Allah, jangan takut kepada makhluk pun dalam pentadbiran Allah. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya mudah, tuan-tuan. Dalilnya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Tuan-tuan, itu dalil yang paling mudah nah. Kata Allah, dan dialah Allah khalaqakum, yang menjadikan kamu. Dia yang cipta kita, bukan hanya sekadar habis cipta kita, wama ta'malun.
Dan dia jugalah yang melakukan perbuatan-perbuatan kita. Tuan-tuan. Dan Allah dialah mencipta kita dan segala perbuatan kita. So, tuan-tuan, maknanya kita ni boleh buat apa-apa perbuatan-perbuatan kita ni pun dalam takdir-takdir dia, dalam kehendak-kehendak dia, dan perbuatan kita ni pun sebenarnya hakikat dialah yang menggerakkan. Isteri kita masak kan, siapa yang kawal tangan isteri kita, yang memberikan kekuatan pada isteri kita. Tapi zahirnya isteri kita yang berusaha, macam hidayah tadi lah, tuan-tuan. Allah tolong bagi hidayah, tapi bermula dengan kita yang cari hidayah, maka Allah bantu, Allah tolong. Isteri nak masak kan, nak masak, maka isteri nak sahaja, ada lintasan nak dan berusaha nak gerakkan tangan. Tapi bila tangan tu bergerak, bukan kuasa kita, Allah tolong kita. Sebab tu setiap kebaikan kita kena syukur, Alhamdulillah, sebab Allah tolong kita atas kehendak kita. Jadi hakikatnya perbuatan kita Allah yang menggerakkan dengan pertolongan anugerah dia. Tapi yang menggerakkan kita, tapi kita menggunakan anugerah dia untuk kita gerakkan tangan. Tuan-tuan nak macam saya nak ke kanan, ni tangan saya kan, tuan-tuan. Saya tak tahu tuan nampak tangan saya kanan kiri tu, saya tak pasti. Sebab ni screen kan, mirror kan. Ni kanan saya, tuan-tuan ya. Saya nak gerak kanan, gerak kiri, pilihan saya. Tapi saya bergerak ke kanan ni bukan kuasa saya. Allah tolong saya untuk saya boleh gerak ke kanan. Maka saya kena syukur dengan Allah. Kalau Allah tak beri saya pertolongan, saya nak gerak kanan tak boleh. Kenapa tangan saya tak gerak tak boleh? Kenapa tak boleh? Tak boleh sebab Allah tak berikan kekuatan untuk saya gerak ke kanan. So saya nak gerak ni. Boleh. Alhamdulillah, ya Allah, kau gerakkan tangan saya boleh ke kanan. So tak boleh mendabik dada kita bergerak dengan kuasa kita. No, ni kuasa Allah. Maka kita katakan, ustaz, mana dalil kepercayaan kita nampak Allah belaka, Allah tolong kita? Dalilnya Quran tadi. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah Allah yang jadikan kamu dan segala perbuatan kamu. Dia yang tolong kamu, dia yang menggerakkan kamu. Kalau Allah, kita nak melihat, kita buka bangun tidur, buka mata nak melihat lah. Mana ada orang buka mata saja-saja buka. Melainkan kalau dibuka biji mata sebab dia nak tengok alam, nak masuk bilik air dan sebagainya. Tuan-tuan, kita just buka mata. Yang beri melihat tu kerja Tuhan. Kalau Allah tiba-tiba bangun pagi esok, dia ambil penglihat tu, kita buka mata takkan nampak alam dah. Kenapa gelap ni? Allah dah ambil balik dah. Na'udzubillahi min dzalik, tuan-tuan ya. Cuma kita nak cerita dari segi tauhid, itulah kepercayaan dan keyakinan kita dan setiap perbuatan kita. Kita tahu Allah lah yang sentiasa bersama kita, menolong kita. Dengan bantuan dia lah kita boleh berusaha itu dan sebagainya, kerana dia yang menolong kita, tuan-tuan kita. Kita ambilkan sikit je lagi, tuan-tuan ya. Dengan dalil-dalil supaya kita yakin Allah yang maha berkuasa atas setiap makhluk, yang mentakdirkan dan sebagainya, semua akan ada dalil-dalilnya pada kita punya pertemuan-pertemuan dalam kitab ni pada masa-masa yang akan datang. Ni baru mukadimah, dan belum masuk kitab lagi tuan-tuan ya. Kepercayaan yang putus. Jadi i'tiqad yang yakin, kepercayaan yang putus. Putus ni apa, tuan-tuan? Tak ragu-ragu tuan-tuan ya. Kadang-kadang kita kata, betul ke Allah nak tolong saya? Tak boleh. Kena yakin dengan Allah, kena yakin, tuan-tuan ya. Maksudnya bila kita belajar tentang kepercayaan kita kepada Allah ni, kita bukan sekadar belajar, bahkan kita yakin putus 100% pendek kata kalau ada orang nak mempertikaikan atau meragu-ragukan kita, no. Kita tak. Kita yakin kepada Allah. Contoh, tuan-tuan, mana boleh awak kata isteri awak yang bagi awak rezeki? Mana boleh awak kata Allah yang bagi awak rezeki? Kan isteri awak yang bagi awak makan. Tak, saya yakin isteri saya sebab mensabat je. Allah bagi saya rezeki. Tak. Tak lah. Kan tu nampak tu, isteri awak yang masak. Kan? Tu nasi nampak dia yang masak. Tu sebab mensabat. Awak ni biar betul. Tu kan nampak makhluk tu. Tak. Saya yakin 100% walaupun isteri saya nampak zahir, tapi siapa di sebalik isteri saya yang berikan pertolongan dekat dia. So putus yakin. Maknanya tak ada ragu-ragu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mentadbir sekalian alam yang ada pada hari ni, tuan-tuan ya. Jadi kena yakin putus dengan Allah, tak ada ragu-ragu, tuan-tuan ya. Kita ni kalau ragu-ragu dengan kuasa Allah, ragu-ragu sikit je saja, tuan-tuan, nak boleh rosak akidah kita. Contoh kita doa, tuan-tuan. Doa-doa kita kata kenapa Allah tak tolong saya, tuan-tuan. Allah kata bila kita berdoa Allah pasti makbulkan. Tapi tak datang pun. Betul ke ayat ni? Sudah. Tuan-tuan, maksudnya kadang-kadang Allah tahan anugerah dia bukan kerana Allah tak maha berkuasa. Kerana Allah maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang doa lambat dimakbulkan oleh Allah. Kita mula ragu-ragu dengan janji-janji Allah. Tak boleh. Ragu-ragu sama ada dengan janji Allah, kuasa Allah, pertolongan Allah. Setiap apa yang Allah beri jaminan, tak boleh ragu-ragu. Walau 1%, 0.0 tak boleh. 0.001% tak boleh. Kita nak buat sahaja kebaikan, maka kita kena sentiasa yakin dengan sekalian yang berkaitan dengan zat Allah. Sama ada sifat dia, zat dia, janji dia, pertolongan dia, kena yakin sepanjang masa. Kalau kita diuji oleh
syaitan, diuji oleh Allah dengan kedatangan syaitan untuk meragu-ragukan hati kita, tepih jauh-jauh perkara tu. Nanti lama-lama tuan-tuan takut jatuh kepada kufur dan putus asa dalam rahmat Allah. Itu yang syaitan nak tu. Syaitan nak bagi kita putus asa dengan rahmat Allah, dibuat kita ragu-ragu dengan janji-janji Allah. Akhirnya betul lah, aku doa banyak kali tak jadi apa pun, tak payah dah lah. Tuan-tuan, maka akhirnya jadi macam tu. Ada satu kisah, tuan-tuan, ada seorang lelaki ditakdirkan oleh Allah. Dia berdoa setiap hari, tuan-tuan. Dia berdoa. Selalu berdoa, tapi Allah belum makbulkan. Sampai satu hari, tuan-tuan, dia putus asa. Dia doa habis. Dalam hati dia sebut, masa dah banyak kali berdoa, pada hari yang terakhir dia berdoa tu, dia dilintaskan oleh syaitan lah, tuan-tuan. Syaitan kata, kau doa pun tak ada guna, kau dah doa berapa lama. Syaitan datang hati dia. Maka lelaki ni tiba-tiba dia terlayan syaitan tu. Dia layan syaitan tu. Dalam keadaan dia sedang memohon ni, syaitan datang dalam hati dia ni, cerita ulama zaman dahulu, tuan-tuan. Dalam keadaan dah berkali-kali, dah berapa kali, wallahualam, banyak kali lah. Jadi syaitan duk masuk ketika itu. Syaitan kata, kau ni berdoa banyak kali lah. Ni dah dalam keadaan angkat tangan ni. Jadi kau doa banyak kali, Allah bukan nak bagi pun apa yang kau minta. Tak payah doa lah. Dia tiba-tiba melayan perasaan tu. Dan akhirnya dengan doa dia yang terakhir tu, tuan-tuan, dia tepih tangan dia. Dia maknanya dia macam marah lah. Macam tu, macam putus asa. Dia kata, betul juga ni. Dalam keadaan dia bercakap, ya Allah, syaitan datang. Dia kata, betul juga. Dia pun terus ambil tangan dia, tepek kat dinding tu. Dia kata. Rupa-rupanya, tuan-tuan, itulah harinya Allah nak makbul doa dia. Subhanallah. Mana buktinya? Dinding tu bercahaya. Wallahualam, ni cerita, tuan-tuan, ulama sebut dalam kitab-kitab mereka, tuan-tuan. Kalau Allah nak tunjukkan karamah ni, tak mustahil. Maka dinding tu bercahaya. Ditapu kat dinding. Punya itulah doa yang akan diberi oleh Allah pada hari tersebut. Subhanallah, tuan-tuan. Doa ni boleh jadi cahaya ke Ustaz? Ya, betul. Tuan guru saya, Tuan Guru Haji Khamis, dia kata antara tanda doa tuan-tuan Allah nak bagi. Tuan-tuan ni kalau tuan-tuan angkat tangan betul-betul, berdoa sungguh-sungguh, kata Tuan Guru Haji Khamis, antara orang ulama-ulama wali-wali Allah sebut, antara tanda doa kita Allah nak bagi, bila tuan-tuan doa, tuan-tuan akan rasa tangan tuan-tuan berat. Rasa macam ada benda atas tangan tuan-tuan. Itu insya-Allah tanda Allah nak bagi. Tuan-tuan . Kalau kita rasa ringan tu bukan maksudnya Allah tak bagi. Maksudnya mungkin belum lagi ataupun mungkin belum baik. Tetapi tuan-tuan berdoa je lah. Sebab doa tu adalah ibadat dan pahala di sisi Allah. Kalau sentiasa terus Allah tak bagi pun tak apa. Akhirat esok Allah bagi. InsyaAllah yakin ya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah memungkiri janjinya untuk memakbulkan doa kita sama ada dunia dalam syurga esok. Tak dapat dunia pun tak apa. Syurga Allah bagi. So jangan kedekut untuk berdoa. Kerana setiap doa itu ada balasannya dalam syurga nanti kalau tak diberikan oleh Allah dekat dunia. Ustaz saya sakit, doa ya Allah sihatkan aku. Ya Allah sihatkan aku. Tak makbul juga doa kan tuan-tuan. Daripada sakit biasa, bawah pinggang jadi sakit jantung kan. Tak sihat-sihat. Tak apa. Doa untuk sihat tu esok, Allah makbul dalam syurga nanti tuan-tuan . Bukan Allah beri bentuk sihat, mungkin Allah beri bentuk dalam bentuk mahligai ke, permata ke, pahala kan tuan-tuan, pahala. Tuan-tuan kita. Kepercayaan yang putus sekira-kira menaikkan perasaan bekerja dan beramal menurut bagaimana kepercayaan itu. Wallahualam. Habislah kita ni. Bukan habis dah. Habis mukadimah yang ketiga tuan-tuan . Jadi tuan-tuan, maksudnya keyakinan kita kepada Allah dengan putus dan sebagainya sekira-kira menaikkan semangat kita untuk beramal seperti mana yang kita percaya. Ini penting tuan-tuan. Yang terakhir tuan-tuan . Tuan-tuan, bila kita yakin Allah Maha segala-galanya, tuan-tuan , bila kita yakin kebesaran dia, keagungan dia, bila kita yakin kita sangat-sangat berhajat dengan dia, bila kita yakin dia tu terlalu maha dekat dengan kita, maha baik, maha sayang dengan kita, yang berikan kita penglihatan mata, sayangnya Allah kepada kita, tak pernah meninggalkan kita, mengampunkan sekalian dosa kita. Bila kita ada kepercayaan yakin yang bersungguh-sungguh kepada Allah begitu, kita terasa kita memang hamba yang sangat-sangat memerlukan Allah, lemah dan hinanya kita tuan-tuan . Keyakinan kita kepada Allah sebegitu tinggi menyebabkan perasaan kita beramal ibadat itu akan menjadi hebat dengan Allah. Sebab tu tuan-tuan, orang punya amalnya semakin hebat dengan Allah sebanyak mana dikenal Tuhan. Tuan-tuan . Maknanya tuan-tuan, sembahyang seseorang itu akan semakin hebat nilai kualiti sembahyang. Bukan zahir kan. Zahir sama je tuan-tuan ni. Kadang-kadang orang awam yang biasa mungkin zahirnya lebih hebat daripada orang wali-wali Allah ni. Contohnya kadang-kadang ada orang awam biasa dengan mungkin ada suban besarnya dengan sebagainya. Kadang-kadang wali-wali Allah pakai jubah, pakai serban biasa, dia dengan selendang dan sebagainya tuan-tuan . Zahir sama. Tapi pahala tak sama. Pahala Allah bayar dekat mana? Dekat nilai kualiti amal kita. Sebab tu tuan-tuan, zahir ni maksudnya adalah perbuatan tu sama, tetapi dari segi kehebatan ibadat itu bergantung kepada kefahaman dia kenal kepada Allah sebanyak mana. Jadi kalau orang yang dah nampak alam ni tak ada apa-apa, alam ni akan hancur, tuan-tuan, dunia ni tak bererti apa-apa,
Kalau nak kejar duit pun, duit tak boleh beri manfaat kepada kita. Dah nampak makhluk tak boleh apa-apa. Akhirnya apa yang membangkitkan perasaan dia? Bangkit perasaan dia untuk sentiasa ingat Allah, untuk sentiasa kalau ada masalah mengadu kepada Allah, tuan-tuan. Kalau dia ada rasa duka cita, dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Dan kalau dia berdoa dengan penuh yakin, sebab dia yakin makhluk ni semua tak ada apa-apa. Macam mana dia boleh dapat keyakinan begitu? Selama mana hati dia dilatih sepanjang masa setiap saat untuk sentiasa percaya, yakin kepada Allah dalam semua urusan kehidupan dia. Dia nampak Allah, Allah, maka akhirnya lenyap hati dia daripada memandang sesuatu selain daripada Allah ni yang maha berkuasa. Lenyap. Dia tengok makhluk semua ni tak ada apa-apa melainkan semua dalam pentadbiran Allah. Maka akhirnya bangkit perasaan-perasaan beramal dengan begitu berkualiti, semayang dengan begitu takut kepada Allah, dan bangkit perasaannya untuk sentiasa beribadat kepada Allah, zikir kepada Allah dan sebagainya. Sebab pengenalan dia kepada Allah begitu tinggi, maka nilai ibadatnya hebat, perasaannya nak kepada Allah tu hebat, dan semakin asyik seronok dia beramal ibadah kepada Allah. Kenapa? Dia beramal kepada Allah yang maha hidup, yang maha berkuasa atas segala-galanya. Selama ke hari ni kadang-kadang dia beramal untuk makhluk, untuk orang puji dia. Rupa-rupanya selama hari ni dia beramal dengan perkara yang mati. Dia meninggalkan beramal kepada Allah yang maha hidup. Tuan-tuan, kalau kita beramal untuk makhluk, makhluk ni mati, tuan-tuan. Tak boleh bagi pahala kat tuan-tuan, tak boleh bagi apa-apa kat kita. Kita beramal untuk makhluk yang tak ada apa-apa, tuan-tuan, rugi kita. Jadi orang yang dah kenal Allah ni, dia takkan lagi beramal untuk sesuatu selain daripada Allah. Tak ada dah. Sebab dia tahu kalau beramal untuk makhluk, itu beramal untuk orang mati. Tak ada apa-apa, tuan-tuan, ya. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang maha segala-galanya, tuan-tuan. Segala itulah perkongsian kita pada malam ni, tuan-tuan, ya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan apa yang kita kongsikan pada malam ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kepahaman perkara-perkara ini, dan yang paling penting dapat hidup dalam hati kita, tuan-tuan, ya. Dapat mengalir sepanjang masa perasaan-perasaan kita dengan Allah itu, tuan-tuan, ya. Dan akan dapat mengubah kualiti amal kita, betul dari segi syariat, betul dari segi fiqh, betul dari segi tasawuf, tuan-tuan, betul dari segi hakikat, mendapatkan kesempurnaan iman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang baik semua datang daripada Allah. Saya mohon maaf kekurangan, tuan-tuan, dan saya sampaikan kuliah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati dan memberkati kehidupan kita semua, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah.